Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan tajuk seterusnya, penyelidikan dalam sejarah. Okey, kita tengok. Objektif hari ini, insya-Allah di akhir PDP ini kamu akan dapat menjelaskan 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, yang kedua, menentukan kaedah yang sesuai yang akan digunakan dalam mendapatkan maklumat sejarah. Okey. Ataupun 3 kaedah penyelidikan sejarah. Pertama, kaedah bertulis. Yang kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Okey, macam mana kaedah bertulis ni? Kaedah bertulis adalah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, maksudnya kaedah penyelidikan sejarah secara bertulis ni, kaedah bertulis ni kita gunakan apabila kita jumpa sumber yang dipahat ataupun sumber yang ditulis. Okey, kalau kita jumpa sumber tu yang dipahat atau ditulis, maka kaedah untuk dapatkan maklumat daripada sumber tersebut kita guna kaedah bertulis. Okey, nanti kita akan tengok lagi. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah lisan. Apa dia ni? Kaedah lisan ialah proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, dan yang ketiga kaedah arkeologi. Kaedah yang digunakan secara saintifik. Secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey. Okey, kita tengok dulu secara detail kaedah bertulis. Macam tadi, kita dah tengok kaedah bertulis ni kita gunakan pada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, apa contoh bahan-bahan ataupun sumber sejarah yang dipahat atau ditulis yang membolehkan kita guna kaedah bertulis? Okey. Okey, pertama, batu yang dipahat. Dipahat pada batu. Sumber sejarah yang dipahat pada batu. Maklumat-maklumat yang orang zaman dahulu kala dia tulis pada batu, dipahat pada batu. Okey, jadi kita nak dapatkan maklumatnya, kita gunakan kaedah bertulis. Okey, yang kedua, daripada sumber yang ditulis pada kayu. Yang ketiga, ditulis pada kulit binatang. Yang keempat, ditulis pada dinding-dinding gua. Yang kelima, ditulis pada gading. Dan yang keenam, ditulis pada daun lontar. Okey, ditulis pada daun lontar. Okey. Selain daripada sumber-sumber sejarah ni, kaedah bertulis juga kita gunakan pada ataupun boleh dilihat pada catatan harian seseorang. Contohnya diary. Catatan harian seseorang ni maksudnya diary. Okey, dia tulis tangan ke apa ke, tu kita dapat diary yang original orang tu punya, catatan dia, harian dia, maka tu adalah kaedah bertulis yang kita boleh gunakan. Okey, yang kedua, fail kerajaan. Dan last sekali, catatan pengembaraan. Biasanya pengembara-pengembara ni setiap detik hidup dia sepanjang dia mengembara, dia akan disediakan sebuah buku dan ditulis catatannya. Okey. Dan kalau kita dapat daripada catatan dia tu, maka kita nak kaji, nak dapatkan maklumat daripada catatan itu, kita gunakan kaedah bertulis. Okey, seterusnya kita tengok 5 proses yang mesti kita laksanakan untuk kita gunakan kaedah bertulis. Okey, proses pertama adalah mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Dengan kata lain, kita kena tahu sumber mana, siapa tokoh yang kita nak dapatkan maklumat bertulis tu, apa peristiwanya dan institusi mana yang terlibat. Dan semua ketiga-tiga perkara ni mestilah daripada sumber yang sahih. Okey, yang benar. Okey. Kaedah proses yang kedua adalah mendapatkan dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Okey. Dengan kata lain, penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti pergi ke museum, pergi ke arkib, pergi ke perpustakaan dan kadang-kadang perlukan bantuan daripada ahli paleografi dan epigrafi yang lain untuk pastikan sumber tu sumber yang sahih. Dengan kata lain, kaedah bertulis ni, sumber yang kita jumpa ni, contohnya
sumber yang terdapat di dinding-dinding gua ataupun dinding-dinding bangunan, bukan semua maklumat yang ada di dinding-dinding bangunan tu kita boleh jadikan dia sebagai sumber sejarah. Okey. Kita kena pastikan dulu, betul ke sumber tu sumber yang sahih yang ditulis ataupun sumber yang hanya direka-reka, dibuat-buat. Okey. Proses yang ketiga adalah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Kumpul dan simpan sumber di suatu tempat dan catat, simpan bagi memudahkan penyelidik untuk buat rujukan semula nanti. Okey. Proses yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Kalau hari ini kebanyakannya kita menggunakan teknologi komunikasi, kita gunakan ICT dan peralatan arkeologi yang lain. Okay, dan last sekali kita menganalisis data yang kita dapat, maklumat yang kita dapat, supaya maklumat tu boleh dikupas dengan baik dan dijelaskan dengan baik. Okay, seterusnya kita tengok kaedah lisan. Kaedah yang kedua adalah kaedah lisan. Okay, apa dia tadi? Kaedah lisan awal-awal tadi, proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Dengan kata lain, kaedah lisan ni kita dapatkan maklumat sejarah tu daripada seseorang yang kita temu bual. Okey, seseorang yang kita temu bual tu, orang yang kita temu bual tu, kita panggil dia orang sumber. Okey, tokoh ataupun individu yang ditemu bual. Tokoh atau individu yang dipilih untuk ditemu bual, kita panggil dia orang sumber. Okey. Orang sumber ni memberi maklumat melalui pemerhatian dan pengalamannya sendiri. Contohnya, kita nak tahu kisah yang berlaku semasa perang dengan tentera Jepun. Jadi, kita pergi temu ramah, temu bual pakcik-pakcik, makcik-makcik di sesebuah kampung tu. Jadi, pakcik-pakcik, makcik tu, dia ceritakan pengalaman dia sendiri, mengalami kehidupan dia semasa bersama dengan tentera Jepun. Masa tu. Jadi, pakcik ataupun makcik tu adalah orang sumber kita. Okey, tu kaedah lisan. Okey, 3 tahap kaedah lisan. Tahap pertama, persediaan. Maksudnya dalam tahap persediaan ni kita kena tentukan tokoh mana, perkara apa dan pilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Okey. Yang kedua, tahap yang kedua, rakaman temu bual. Okey, pastikan kita buat persiapan yang lengkap. Nak pergi temu bual orang sumber tu, kena pastikan kita mempunyai peralatan yang cukup. Contohnya, paling tidak kita mempunyai satu set soalan ataupun buku catatan dan alat tulis untuk tulis semula apa yang telah diceritakan. Okey, nak senang lagi untuk kaedah lisan ni, biasanya kita akan bawa alat untuk rakaman. Contohnya kita rakam semasa temu bual tu, kita rakam dengan handset, rakam suara saja ke, rakam video sekali ke, bergantunglah. Supaya bila dah selesai temu bual, kita nak kaji balik, nak dengar balik, ada bahan simpanan kita tu. Okey. Dan yang ketiga adalah memproses rakaman yang kita dah rakam dengan orang sumber tadi tu. Menyenaraikan dan memilih atau menyunting rakaman, menilai fakta dan menyimpan rakaman dengan baik. Okey, sebab bukan semua maklumat yang kita dapat daripada orang sumber tu kadang-kadangnya bercanggah-canggah. Kita tanya orang sumber A, maklumat dia macam ni. Tanya B, maklumat dia macam ni. Jadi kita kena pandai menilai semula berdasarkan analisis yang kita buat. Kumpulkan semua maklumat-maklumat temu bual tadi tu. Lepas tu disokong oleh maklumat-maklumat daripada sumber lain, maka kita boleh buat keputusan. Adakah fakta yang kita dapat tu fakta yang benar ataupun hanya direka-reka atau sebaliknya. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga ataupun kaedah yang terakhir dalam kaedah penyelidikan sejarah ni adalah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi. Okey, kita tengok apa dia kaedah arkeologi semula. Kaedah yang digunakan secara saintifik. Okey, menggunakan saintifik
untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, macam mana? Bahan yang ditemui, antara bahan yang kita temui bila kita menggunakan kaedah arkeologi ni adalah fosil. Apa dia fosil? Fosil ni adalah tulang-tulang haiwan ataupun tulang manusia. Okey, ni contoh-contoh tulang manusia yang dijumpai oleh sejarawan lah. Beribu-ribu tahun dahulu. Okey. Selain daripada tu, bahan logam. Okey, ni contoh bahan logam yang ditemui. Dan juga kita boleh jumpa tembaga. Peralatan-peralatan tembaga yang dihasilkan oleh orang zaman dahulu. Okey. Selain daripada tu, kita juga boleh jumpa hasil daripada batu. Okey, ni contoh daripada batu yang dijumpai menggunakan arkeologi. Menggunakan kaedah arkeologi. Okey, tengok lagi. Kaedah arkeologi kita bahagi kepada tiga aktiviti lah. Yang pertama, aktiviti cari gali di tapak penemuan ataupun di darat. Yang kedua, di makmal, penyelidikan di makmal. Dan yang ketiga adalah di dalam air. Dalam air ataupun dalam laut, sungai. Ada bahan-bahan sejarah yang kita kena selam sebab dia duduk di dasar laut dan sebagainya. Okey, jadi kaedah yang kita nak gunakan, kaedah arkeologi lah. Okey, tengok dulu. Kalau di tapak penemuan ataupun di permukaan bumi, di tanah. Okey, ni contoh-contoh proses aktiviti cari gali menggunakan kaedah arkeologi di permukaan bumi. Okey, di bumi lah, di tanah. Okey, pertama, rancang grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Okey. Kawasan yang kita nak kaji tu mungkin luas. Okey, mungkin luas. Jadi, seluas-luas kawasan tu kita akan bahagikan dia kepada grid-grid pun petak-petak. Dan setiap petak ni, kalau kita tengok ni satu petak, ni satu petak. Setiap grid-grid atau petak ni kita akan berikan dia nombor rujukan supaya kita boleh senang untuk kita catat. Ada kata kita jumpa bahan di petak ni, maka kita boleh buat catatan lah. Apa bahan kita jumpa dan di petak mana kita jumpa. Okey. Okey, yang kedua, menandakan kawasan berdasarkan plan. Okey, ni pun samalah. Kita akan buat plan secara keseluruhan. Supaya kita boleh nampak struktur. Kalau kita jumpa bangunan, kita boleh nampak struktur bangunan tu macam mana. Kalau kita nampak jumpa tulang manusia, gabung-gabung dekat grid-grid dia tu, jadi kita nampak struktur dia macam mana. Okey. Dan last sekali, kita ekstravakasi dengan mencatatkan semua penemuan. Kita catatkan semua penemuan-penemuan kita tu dalam rekod kita lah. Okey, seterusnya aktiviti cari gali di makmal arkeologi. Okey, aktiviti di makmal arkeologi. Okey, pertama, pemunggahan dan pengisihan. Pengisihan biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Okey, asingkan. Punggah dan asing, kumpul dan asing. Lepas tu, bahan-bahan yang dijumpai di tapak ekstravakasi tadi tu, di tapak cari gali tadi tu, kita akan bawa ke makmal. Sebab apa kena bawa ke makmal? Sebab di makmal kita akan bersihkan bahan-bahan yang dijumpai dan juga akan dibuat kajian lah. Okay. Lepas tu yang ketiga, di makmal juga kita akan buat pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dengan kata lain, setiap item artifak tu kita akan beri dia nombor pengenalan. Macam kita lah, manusia, setiap orang daripada kita ada nombor pengenalan. Sebab apa? Supaya daripada nombor pengenalan tu kita boleh bezakan antara satu sama lain, membezakan kita dengan orang lain, kan? Jadi bahan-bahan artifak yang kita jumpa ni pun sama juga. Setiap bahan artifak ni kita akan bagi nombor pengenalan supaya kita boleh asingkan, bezakan dia dengan benda-benda lain. Contohnya kalau pinggan, kita jumpa 10 pinggan, maka 10 pinggan tu berbeza-beza, kan? Jadi setiap pinggan kita akan bagi dia nombor pengenalan tersendiri. Okey.
Okey, yang keempat, last sekali, aktiviti di makmal arkeologi adalah menganalisa bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Okay, ini contoh proses analisa lah. Dia letakkan bahan pada mikroskop ni dan dia tengoklah menggunakan alat tu dan juga teknologi ICT yang digunakan, dia boleh dapat tahu berapa lapisan tanah, bila anggaran bahan tersebut tu dibuat, diwujud dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya aktiviti cari gali arkeologi bawah air. Okey, jom kita tengok. Okey, ni contoh di dasar laut. Kapal ni karam, kita baru jumpa dah berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun, maka di dasar laut proses arkeologi ni dilaksanakan. Kita tengok peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja di dalam air. Ni peralatan scuba lah. Dilengkapi dengan peralatan scuba untuk menyelam. Lepas tu, fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi ni. Okay. Dia ada kamera khas lah. Kamera khas yang boleh digunakan dalam air untuk rekod semua bahan-bahan yang ada ni. Dan kalau kita tengok kaedah yang digunakan sama juga lah. Kaedah diletakkan grid. Okay, ni grid ekskavasi untuk merekodkan lokasi hasil penemuan dengan tepat. Okay. Lepas tu, ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedut mendapan yang menutupi hasil penemuan. Okay, dalam laut, kalau di atas darat, kita guna brus. Okay, kalau ada bahan yang kita jumpa dalam tanah, kita akan brus dia. Sapu dia dengan brus. Supaya lama bila dah bersih tanah dia tu, artifak tu akan timbul, akan nampak lah. Kita boleh ambil. Okay, tapi kalau dalam dasar laut, macam mana yang kita nak brus? Dah dalam air dengan brus tu kan? Lepas tu tanah pasir di dasar laut tu bukan macam di kering di permukaan ni. Jadi macam mana kaedah yang kita gunakan? Kita gunakan ni paip udara untuk sedut pasir-pasir yang ada di sekeliling bahan-bahan tersebut. Lepas tu, teknik cari gali di daratan telah diubah sesuai untuk kegiatan di dalam air. Kemajuan teknik ekskavasi di dalam air sentiasa berkembang. Okay, lepas tu, ini bila dah bahan artifak tu telah dijumpai, macam mana nak bawa naik ke darat. Okay, diletakkan di dalam permukaan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Dia angkat sampailah ke atas dan dibawa ke makmal arkeologi untuk diselidik lebih lanjut. Okey, sekian, terima kasih. Okay, jumpa lagi di tajuk yang lain. Jangan lupa buat latihan yang cikgu sediakan. Okey, Assalamualaikum.